I do. Imagine we get number 8. I heard someone say number 8. Welcome back, bro. Thank you. Okey, baik. Terima kasih. Terus bersama dengan kami di 801. Sekarang ini bukan lagi Nadia Arina tetapi program baru Bazul. Bazul Baik. Ini Nadia Arina sebenarnya. Alright. Okey, Zul. Terima kasih Zul. Tadi iklan apa tu? Iklan. Siapa ini Syafiq Rahim? Syafiq Rahim. Iklan kereta kot. Hebat. Kita kena ada spek hitam. Betul. Baik Zul, tadi Ahmad dengan Su dah cerita pasal badminton. Kan? Kita cerita pasal bola lah. Yep. Ramai peminat bola dan juga peminat Zul. Baik Zul, hari ini kita nak cerita pasal sepatutnya hari ini adalah merupakan deadline day di Malaysia. Betul. Untuk perpindahan pemain. Tapi nampaknya MFL dah lanjutkan tempoh pendaftaran. Okey Zul, mungkin ramai yang nak tahu bagaimana keputusan ini dibuat, apa faedah sebenarnya untuk pemain dan juga pasukan, dan apa lagi yang boleh Zul kongsikan. Okey, first kali kelulusan ataupun permohonan daripada MFL ke menerusi FM untuk melanjutkan tempoh pendaftaran pertama perpindahan pemain itu diluluskan FIFA. Benda ni baru diluluskan malam tadi. Malam tadi. Jadi hari ini tarikh Pukul apa akhir tak ingat, sekitar 9 malam mungkin. Baik. Sekitar saya call dia CEO semalam kan. So apa yang kacau menarik dia malam-malam Apa yang menarik dia Akbar, hari ini diputuskan jadi ia sebagai satu rahmat lah kepada pasukan. Betul. Sebabnya sekarang ni keadaan COVID-19. Ada negara sempadan masih tutup. Betul. Masih tak boleh terbang dan sebagainya. Ya. Tak sampai depan muka belum confirm lagi. Walaupun dah sign agreement kontrak ataupun agreement perjanjian tanda tangan. Jadi saya rasa ia memberi kelegaan lah kepada pasukan, terutamanya pasukan Sabah, Melaka, dan mungkin saya boleh katakan kat sini seperti Pahang dan KL. Kerana empat pasukan ini menjelang 12 bulan yang kalau ikut jadual asal tamat 12 Februari. 12 Februari tempoh pertama yang jadual asal tamat. Pasukan ini belum lengkap. Jadi ketika ini mereka dah berjaya sedikit sebanyak untuk complete the puzzle. Tadi Zul sebut tak sampai bila tempoh pendaftaran dilanjutkan? 19 Februari. Daripada 12 ke 12 19 tak panjanglah. Tapi ada sedikit ruang dan masa. Untuk empat pasukan yang Zul sebut tadi kan. Okey, salah satunya Zul sebut tadi KL kan. Betul. Jadi Zul ada dengar-dengar tak perpindahan yang terbaru? Kita fokus kepada pasukan KL sekarang ni. Okey, KL dah ada 3 pemain import sebelum ini, iaitu Paulo JSU, pemain ataupun kapten terdahulu, selain daripada Romel Morales daripada pasukan Melaka sebelum ini, dan seorang lagi yang juga mereka telah berjaya dapatkan, dan perkembangan terbaru hari ini juga mereka telah hari ini telah melengkapkan perpindahan. Saya rasa ini berita panas, berita menarik. Ini hadiah tahun baru Cina ni. Tahun baru Cina, sebenarnya tahun lembu emas orang kata. Lembu emas. So, hari ini mereka mengesahkan mendapatkan seorang penjaga gol dan seorang pemain pertahanan, di mana kota ASEAN dan juga ASEAN. Jadi kita dengar kita dengar penjelasan dan pengesahan daripada CEO KL United FC, Stanley Bernard. Dan apabila kita dapat Kevin Mendoza, kita agak gembira kerana ia berlaku dengan kadar yang boleh katakan dalam 1 week agak lewat, tetapi boleh katakan agak lega lah apabila dia pun setuju untuk keluar daripada kontrak Denmark. Dia bermain di Liga Denmark dan dia agak gembira lah untuk kembali ke Southeast Asia untuk kali pertama untuk dia. Dia masih dalam umur boleh katakan peak untuk datang dan dia bersedia untuk menerima cabaran baru. Kita mempunyai 2-3 option untuk datang kepada satu dan kita melihat Giancarlo adalah pemilihan yang paling tepat untuk kita dari segi apa yang beliau mahu lakukan, dari segi karier beliau, dan juga apa yang kita mahukan daripada seorang pemain, dan nampaknya kita gembiralah apabila kita dapat Giancarlo yang sedang tiba daripada Australia. Lain macam KL ni Zul. Betul. Akbar, orang tanya sekarang ni dekat saya DM, dua pemain ni nama macam Mak Saleh kan, kan, tapi dia orang isi kuota Asia dan juga ASEAN. Okey, saya boleh terangkan kat sini di mana Kevin Mendoza dia mengisi slot kuota ASEAN, Asia Tenggara. Dia pemain kelahiran Filipina, Denmark. Penjaga gol. Tapi muka lebih pada Mak Saleh lah. Muka mestilah mungkin macam kita kan. Macam kita. Dia ada darah Denmark sikit. So bagi Giancarlo nama Itali. Luco, susah nak sebut ni. Pemain ini pemain kelahiran pemain kelahiran daripada Itali,
tapi memiliki kerakyatan Australia. Saya difahamkan begitu. Hebat. Jadi dia mengisi Itali slot campur Australia. Australia. Jadi dia mengisi slot Asia. Tapi timbul persoalan yalah, bagi Kevin Mendoza sebab dia goalkeeper. Jarang ada goalkeeper import untuk Liga Malaysia. Jarang. Okey. Siapa lah, Untuk musim Karel ni Stromsik dulu. itu dah lama. Untuk musim ni ada kira 2 pemain iaitu Dominic Pichak dari UiTM dan juga Kevin Mendoza dari pasukan KL. Saya rasa pendekatan atau filosofi yang berbeza daripada Boyan menjadi faktor utama Kevin Mendoza penjaga gol import dipilih untuk KL United FC. Saya rasa dan saya pasti ramai sekarang ni tim-tim yang tengok kita sekarang ni dia dah tahu dah macam mana KL punya preparation. Betul. Kan? Dan dia orang akan rasa tercabar. Yes. Salah satunya pasukan Perak. Nak tahu juga Perak ni macam mana Zul? Ada lagi perpindahan baru ke ataupun ada benda yang boleh dikongsikan tentang pasukan Perak? Okey, Perak dia mengekalkan 3 pemain asal mereka iaitu Karika, Leonardo Santos dan Guilherme Di Paula. Syakir Hamzah adalah pemain baru mengisi slot ASEAN. Tetapi slot Asia ini menjadi persoalan. Kemelut dalaman yang berlaku dalam pasukan Perak menyebabkan mereka mungkin tidak menggunakan satu ataupun terlepas satu slot ataupun terlepas satu pemain import di mana pengesahan daripada Mehmet Rukovic mereka macam akan bawa ataupun beraksi musim 2021 ini dengan 4 pemain import. Kita dengarlah Mehmet punya penerangan lebih lanjut. Lama tak dengar suara dia lah. Not really now, because the way we were going is we were going with the 4 imports, and if somebody comes up that we like, we will have a look. If not, then maybe we can have a look at the second window, you know. That probably gives another youngster an opportunity to play, another local player to play, so we can only wait and see. Macam mana tu? Agak mencabar. Memang saya rasa nampak gaya Mehmet ni jarang dia orang kata apa berselindung Kalau dia cakap 4 tu memang betul lah. saya rasa betul. Jadi mencabar bagi pasukan The Boss Gaurus. Okay, Sebab lain 5 pemain import kecuali PJ City lah. PJ City dia guna pemain tempatan semua. Tapi 4 pemain import pun apa dah hal. Benda atas padang kita tak tahu. Okey, baik. Selangor takkan diam diri, Zul. Okey. Saya rasa Selangor ni setiap hari akan ada cerita baru tentang pasukan Gergasi Merah ni. Jadi apa yang boleh Zul kongsikan dengan penonton? Okey, hari ini juga akhbar sempena. Hari ini juga? Hari ini juga. Semuanya hari ini? Saya betul lah. Balik saya belanja. Sempena akhbar temu bas saya kan. So, apa yang menarik pasukan Selangor hari ini mereka mengesahkan Efedayo telah masuk kuarantin selepas tiba semalam di Malaysia yang melegakan bagi pasukan kamp Selangor ini. Mereka dah tahu yang Efedayo ini boleh untuk daftarkan sebagai pemain Asia ya. Sebab tak ada masalah dari segi dokumentasi. Ya betul, daripada Bahrain. Tetapi menjadi kerisauan mereka di immigration airport. Tak lepas? Takut tak lepas. Alamak. Tetapi perkembangan tak ada surat ke? Itu yang menjadi persoalan mereka, yang menjadi mereka agak cemas. Tetapi yang melegakan mereka apabila Efedayo dapat masuk ke Malaysia ini dengan pasport Bahrain. Jadi confirm lah. Bukan Nigeria lah. Bukan Nigeria. Jadi confirm lah dia boleh beraksi dah sebagai pemain kota Asia. Sebab kalau dokumentasi itu black and white itu ada, tapi kalau masuk dekat Malaysia ni tak boleh guna pasport tu tak ada makna. Jadi ini dah selesai ke belum ni? Dah selesai dan pemain tu dah tiba di hotel dan tengah menjalani kuarantin selama 10 hari. Bermula semalam. Okey. Kalau kita ada masa lagi, ada lagi. Betul. Jadi betul, saya tambah sikit, ada lagi. Di mana situasi Efedayo ini membuka peluang kepada Selangor untuk mendapatkan pemain terbuka, pemain kota terbuka yang saya difahamkan daripada Jerman. Manuel Konrad juga telah melengkapkan perpindahan, telah menyelesaikan tanda tangan kontrak bersama Selangor di mana pemain ini akan Manuel Konrad. Ya, Manuel Konrad akan diterbangkan dari Jerman dalam masa dekat. Tapi saya rasa dia akan lambat melapor diri dan mungkin terlepas peranan pertama disebabkan tidak bersama latihan pasukan Selangor. Agak goyang juga tim di hujung selatan tanah air mendengar berita tentang pemain-pemain baru Selangor ni. Itu yang menjadi menarik Liga Malaysia untuk tahun ni. Ya, betul. Mungkin ada sampai 19 ni, pendek je. Mungkin dijangka akan ada lagi pemain-pemain baru yang tiba ataupun
empat pasukan ini akan settlekan hal mereka? Okey, saya rasa ada, tapi saya nak kongsi ke sini, Amri Yahya akan ke Sabah FC. Saya rasa hampir Confirm? pasti. Hampir pasti ketika ini sedang menjalani trial dengan skuad Kurniawan Dewi Widanto. Tapi saya ingin tambah sini, untuk musim ini perpindahan pemain agak menarik di mana saya dapat maklumat hampir 200 ataupun lebih 200 berlaku kemasukan pemain baru. 200? 200 pemain. Untuk musim ini perpindahan pemain kemasukan pemain baru melibatkan pemain tempatan dan juga pemain import dengan Negeri Sembilan FC paling banyak melakukan, pasukan akbar paling banyak melakukan perpindahan kemasukan pemain baru, 22 pemain dan juga 22 ni 22 pemain baru. Dan tadi saya tahu 21, sekarang 22. 22 dan juga Kelantan United 20 pemain, di mana ini adalah maklumat daripada Malaysian Football League MFL sendiri, dan kebanyakan mereka menukar pemain import. Saya rasa atas sebab pandemik COVID-19 mereka perlu mengurangkan bajet, kerana saya ambil contoh Dixon Wakame paling tinggi sebelum ini dengan sekitar 150,000 ringgit Malaysia. Jadi atas itu Pahang juga melakukan pertukaran drastik bagi pemain import untuk faktor saya rasa pengurangan bajet bagi musim inilah. Agak-agak Sumareh dibayar berapa? Sumareh kalau ikutkan saya difahamkan RM156,000. Oh, lebih juga. Lebih RM6,000 lah. Itu saya difahamkan lah. Okey, baik. Jadi kalau nak ikut nak tahu perkembangan terbaru ni dekat Twitter Zul ke atau TikTok? Dia senyum pula. Untuk maklumat mengenai perpindahan Twitter pemain saja je. di Twitter Zul, tapi Ya. untuk maklumat perpindahan saya ataupun Akbar boleh ke TikTok saya. Okey, kita nak tengok senarai, ada senarai apa tu pemain-pemain antara perpindahan tumpuan pada musim 2021. 3 pemain JDT kat atas, duduk kat atas Zul. Saya pilih 3 transfer saga untuk musim ini. Semuanya pemain tempatan, iaitu Muhammad Sumareh daripada Thailand ke JDT, Safi Rahim daripada Melaka ke JDT, dan paling best saya rasa Syaril Fikri dari Perak ke Selangor. Tapi saya rasa selain daripada Syarif Fikri itu sebenarnya Syafi Rahim tu Betul? kembali ke Selatan. Tak ada siapa sebenarnya yang sangka Syafi Rahim akan kembali dipinang oleh pasukan JDT. Nak bersempat sembang ke tak sempat ni? Saya tak sempat. Sempat, Kita buat program barulah. tapi saya ingin kongsikan mungkin itu ia akan menjadi musim terakhir Syafiq sebelum bersara. Oh, tapi best lah sebab musim terakhir bersama dengan pasukan JDT. Apa pun terima kasih Zul. Sama-sama. Kongsi Fajai. Keras sikit. Ya.